yang tengah on the way nak masuk, kita dah mula rekod. Semua orang jangan risau. Hari ni kelas terakhir, cikgu nak akhir sekali kita buka kamera, lepas tu kita screenshot, boleh ke? Boleh. Last kelas nanti kita screenshot, cikgu nak buat tu sebagai kenang-kenangan. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita dah ada 60 orang. Ada lagi yang sedang on the way nak masuk. Tapi kita akan teruskan dah. Sebab sekarang masa bergerak. Cikgu takut tak sempat. Okey, jadi semua dah tengah fokus ke? Nak dengar suara sikit? Tengah fokus ke? Ya. Okey. Okey. Baik. Okey, jadi hari ni semua orang kita akan proceed kepada bab 13, iaitu bab yang terakhir. Cikgu kata cikgu nak sambung algebra. Okey, kalau sempat dekat ujung-ujung tu cikgu akan selitkan sikit algebra. Jangan risau. Kalau sempat lah, kalau tak sempat kita habiskan terus 2 jam ni untuk bab 13. Sebab cikgu dapat ramai sangat request. Cikgu dapat ramai sangat request. Cikgu Faris dapat ramai sangat request. Cikgu tolonglah ajar kami tentang bab 13. Kenapa? Susah ke bab 13 ni? Cikgu nak tanya, susah ke? Susah. Dah belajar ke kat sekolah bab 13 ni? Oh, Adi cakap ya. Oh, belum. Ada yang belum, ada yang dah. Okey. Hari ni kita akan proceed kepada bab 13. Ramai yang cakap susah, ramai juga yang belum belajar. Okey, jom kita belajar sama-sama. Okey, jadi dekat sini cikgu mula share screen. Cikgu mula share screen. Nampak ke screen cikgu? Dah nampak dah screen cikgu? Okey. Jadi hari ni kita akan proceed kepada bab 13. Bab 13, ini bab 13 ni kalau dalam bahasa Inggeris kita cakap pasal kebarangkalian dalam bahasa Inggeris apa? Cikgu lupalah. Lupa. Okey, cikgu dah lama sangat ajar bahasa Melayu. Okey, jadi dekat sini kita bercakap tentang kebarangkalian. Kebarangkalian mudah. Cikgu nak tanya kamu semua, kenapa dalam kita punya buku teks matematik ada bercakap pasal kebarangkalian mudah? Apa tujuan kita belajar kebarangkalian mudah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Satu je jawapan cikgu nak dengar. Afiq Ryan, rasa-rasa apa tujuan kita belajar tentang kebarangkalian mudah ni? Tak tahu? Tak tahu. Okey, semua dengar. Kita dalam hidup ni kalau kita kena belajar benda tu, maksudnya adalah dia punya tujuan. Jadi dekat sini bab 13 tentang kebarangkalian mudah, tujuan dia apa? Tujuan untuk kita belajar tentang kebarangkalian adalah supaya membuat keputusan yang tepat. Membuat keputusan yang tepat. Apa maksud cikgu tepat? Okey, cikgu akan ajar kamu semua. Cikgu akan bagi satu situasi. Okey, jadi dalam kebarangkalian ni dia ada banyak sangat situasi. Cuma ni dekat sini cikgu ajar kamu, cikgu bagi kamu imajinasi tentang satu situasi. Okey, jadi dekat sini ada beg. Dalam ni ada beg. Dalam beg ni dia ada coklat. Dia ada coklat warna biru dan dia ada coklat warna hijau. Okey, jadi dekat dalam beg ni pun dia ada 3 coklat warna biru dan 3 coklat warna hijau. Jadi cikgu nak tanya kamu semualah, dalam beg ni ada berapa jumlah coklat? Ada berapa jumlah coklat dia dekat sini? 5. Okey, pandai. Jumlah coklat dekat sini ada 5. Dekat sini untuk coklat biru, kita ada 3 coklat. Untuk coklat hijau kita ada 2 coklat. Apa kaitan biru dengan hijau ni? Okey, cikgu tunjuk kat kamu. Kita nak kira dia punya kebarangkalian. Kebarangkalian untuk kita dapat coklat biru. Macam mana cikgu nak kira?
Senang je. Okey, kalau dah dalam satu situasi sekarang, ada satu beg. Dalam beg ada 5 coklat, 3 biru, 2 hijau. Okey, jadi sekarang cikgu nak dapatkan kebarangkalian coklat biru. Okey, ambil jumlah coklat biru. Berapa jumlah coklat biru? Cikgu nak tahu kamu. Berapakah jumlah coklat biru? Tak dengar. 3. Okey, jumlah coklat biru. Okey, jadi dekat sini kita ada jumlah coklat biru, kita ada 3. Dan kat sini berapakah jumlah coklat keseluruhan? 5. Okey, jadi dekat sini kita ada 5. Okey, masing-masing tekan kalkulator 3/5 ataupun kamu boleh tekan 3/5. Masing-masing boleh tekan kalkulator 3/5 dapat berapa? 0.6. Okey, pandai, kita dapat 0.6. Bagus, kita dapat 0.6. Okey, jadi dekat sini cikgu nak pergi pula kepada kebarangkalian untuk dapatkan coklat hijau. Macam mana kita nak pilihkan kebarangkalian nak dapat coklat hijau ni? Yang pertama, kita kira jumlah coklat hijau dulu. Jangan kira jumlah coklat. Kita kira jumlah coklat hijau. Ada berapa coklat hijau dekat sini? Bagi tahu cikgu. 2. 2. Ada berapa jumlah coklat dekat sini? Bagi tahu cikgu. 5. 5. Sekarang kamu tekan 2/5 dapat berapa? 0.4. Okey, 0.4. Okey, coklat biru 0.6, coklat hijau 0.4. Kalau dekat sini, mana yang paling tinggi? Yang warna biru ke warna hijau? Biru. Biru. Sebab apa biru yang lagi tinggi? Biru 0.6. Jadi hijau 0.4. Jadi untuk dekat beg ni, untuk kamu nak pilih coklat biru lagi tinggi daripada hijau. Untuk bila kamu selup tangan dalam beg ni, untuk mendapatkan coklat biru, potensi untuk dapatkan coklat warna biru lebih tinggi daripada kita nak dapatkan coklat hijau. Jelas ke kat situ, boleh faham? Jelas. Okey, cikgu bagi lagi satu situasi. Dekat sini kita ada beg A. Lepas tu kita ada beg B. Dalam beg B masih situasi yang sama. Apa situasi tu cikgu? Okey, situasi dia cikgu ubah sikit. Dalam beg, kejap cikgu ubah. Dia still ada 3 coklat, 5 jumlah coklat. Cumanya dekat sini cikgu letak 4 coklat biru dan cikgu letak 1 coklat hijau. Okey, 4 coklat biru, cikgu tunjuk 4 coklat biru, lepas tu kita ada 1 coklat hijau. Kita kira kebarangkalian untuk kita dapatkan coklat biru. Kebarangkalian coklat biru, masing-masing boleh tengok. Kebarangkalian untuk mendapatkan coklat biru. Kebarangkalian untuk dapatkan coklat biru. Okey, tolong cikgu. Berapa jumlah coklat biru dekat beg B? Cikgu nak tanya. 0.8. Berapa jumlah keseluruhan coklat dekat beg B? 5. Okey, sekarang kamu tekan kalkulator. 4/5 dapat berapa? 0.8. Okey, kita dapat 0.8. Okey, sekarang kita pergi kepada kebarangkalian untuk coklat hijau. Okey, kebarangkalian untuk coklat hijau, ada berapa coklat hijau dekat sini? 1. Ada berapa jumlah coklat dalam beg B? 5. Okey, sekarang cikgu nak kamu tekan kalkulator. 1/5 dapat berapa? 0.2. Okey, jadi dalam satu situasi. Ada kawan-kawan nak masuk. Okey, jadi dalam satu situasi kamu jumpa 2 buah kedai. Kamu jumpa buah kedai. Macam ni kedai kita. Kedai A dan kedai B. Kedai A dia ada beg dia, kedai B dia ada beg dia. Kat sini kamu nak pergi dapatkan coklat warna biru. Kamu rasa kamu pergi kedai A ke kedai B? B. Kedai B. Ya, B. Contohlah kan. Dekat sini cikgu ada 2 beg. Cikgu dekat sini, cikgu datang 2 buah beg. Ada 2 buah beg ni cikgu nak dapatkan
coklat warna biru. Coklat warna biru, cikgu datang nak pergi dapatkan niat untuk coklat warna biru. Jadi dekat sini cikgu ada dua pilihan. Cikgu nak coklat biru, cikgu nak coklat warna biru. Jadi ini beg A kita, ini beg A kita dan ini beg B kita. Jadi dekat sini bila cikgu nak dapatkan coklat biru, cikgu ambil beg A ke beg B? Siapa tahu? Kamu tak tahu lagi. Okey, cikgu tengok. Kalau dekat beg A, kebarang kalian untuk dapat coklat biru 0.6. Kalau dekat beg B, kebarang kalian untuk dapatkan coklat biru adalah 0.8. Mana lagi tinggi? Mana lagi tinggi? Beg B. Jadi bila cikgu datang sebuah kedai, cikgu pergi tengok ada dua beg. Beg A dengan beg B. Jadi dekat sini cikgu nampak, dekat beg B kebarang kalian untuk cikgu dapat coklat biru lagi tinggi dekat beg B. Sebab apa? Sebab dekat sini 0.8. Dekat B coklat biru 0.8. Dekat beg A kebarang kalian untuk dapatkan coklat biru 0.6. Jadi mana lagi tinggi? 0.8 ke 0.6? 0.8. Kita dapat 0.8. Jadi bila 0.8 ni lagi tinggi, bila 0.8 ni lagi tinggi, maksudnya dekat situlah kita pilih coklat biru dekat beg B. Boleh faham semua? Boleh faham? Jelas? Jelas. Okey. Kalau cikgu ubah soalan, cikgu nak dapatkan coklat hijau. Cikgu nak dapatkan coklat hijau, cikgu ada dua buah beg. Beg A dengan beg B. Okey, sekarang bila cikgu nak pergi dapatkan coklat hijau, cikgu ambil kebarang kalian yang lagi tinggi tau. Okey, cikgu nak pergi dekat beg A ke beg B untuk dapatkan coklat hijau? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Beg A. Kenapa kamu cakap beg A? Kebarang kalian besar. Kebarang kalian untuk kita dapatkan coklat hijau dekat beg A 0.4. Kebarang kalian untuk dapatkan coklat hijau dekat beg B 0.2. Jadi kita boleh nampak dekat sini potensi untuk kita dapatkan coklat hijau lagi tinggi dekat beg A. Sebab tu kita belajar ni. Kita belajar cara nak buat keputusan. Dalam kehidupan ni banyak keputusan kita kena buat. Jadi cara untuk memudahkan kita buat keputusan adalah kita belajar tentang kebarang kalian. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Cikgu nak dengar suara ramai sikit. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu ulang balik. Okey, yang pertama kita ni tengah belajar tentang kebarang kalian. Okey, nak kira jumlah kebarang kalian bagi sesuatu, cikgu ajar dekat sini. Ini kalau kamu faham apa yang cikgu terang dekat depan, kamu dah faham 75% yang ada dalam bab ni. Okey, kebarang kalian kita belajar ni untuk membuat keputusan. Jadi dekat sini kita ada beg A dengan beg B. Cikgu isi 5 coklat dekat beg A dengan cikgu isi 5 coklat dekat beg B. Okey, kita tengok kepada situasi dekat beg A. Beg A ni untuk dapatkan coklat biru, dalam beg A cikgu isi 3 coklat biru, 2 coklat hijau. Nak dapatkan kebarang kalian, kebarang kalian untuk kita pilih coklat biru, macam mana nak kira? Kita kira ada berapa coklat biru? Ada 3. Dan kita kira ada berapa jumlah coklat dekat sini? Ada 5. Ada 5 coklat, 3 tambah 2 dapat 5. Jadi kita tekan sahaja kalkulator 3 bahagi 5, kita dapat 0.6. Untuk kebarang kalian, untuk kita dapat coklat hijau, dekat sini kita tengok jumlah coklat hijau. Ada 2. Dan jumlah dalam beg tu ada berapa coklat? Ada 5. Jadi kita tekan 2/5. 2 bahagi 5. Nombor atas bahagi nombor bawah. Kita dapat 0.4. Apa 0.6? Apa 0.4 ni? 0.6 ni adalah potensi untuk kita dapatkan coklat biru. Maksudnya, bila dalam beg ni kamu dibenarkan untuk selup tangan.
untuk dapatkan satu coklat sahaja. Jadi dekat sini, bila dalam kamu punya situasi dekat sini, kamu kena kira. Untuk coklat biru, potensi dia untuk kamu dapat adalah 0.6 dekat beg A. Untuk mendapatkan satu coklat hijau, dekat beg A adalah 0.4. Kalau dekat beg B, kebarangkalian dia untuk dapatkan coklat biru, dia berubah 0.8. Kenapa? Sebab coklat biru dia ada 4 dekat sini. 4 bahagi 5 kita dapat 0.8. Lepas tu untuk hijau 1 bahagi 5 kita dapat 0.2. Apa 0.6? Apa 0.4? Apa 0.8? Apa 0.2? Itulah kebarangkalian. Ataupun nama lainnya cikgu bagi nama potensi. Kalau dekat beg B untuk mendapatkan satu coklat biru, potensi dia adalah 0.8. Untuk mendapatkan satu coklat hijau, potensi dia adalah 0.2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi dekat sini, cikgu ulang lagi sekali ayat cikgu kan. Okey, cikgu diberi 2 pilihan. Cikgu datang kedai, 2 buah kedai, dia bagi 2 beg. Cikgu nak satu je coklat. Cikgu nak satu je coklat. Jadi daripada beg A, cikgu boleh selup tangan cikgu dapat satu coklat. Cumanya coklat apa yang kita pilih tu ada 2 je, biru dengan hijau. Beg sama juga dengan beg B. Ada satu beg, ni beg kan? Nampak beg tak ni? Nampak beg tak? Nampak. Okey. Jadi bila cikgu selup dalam beg ni, penjual tu bagi satu je pilih coklat. Cikgu tak boleh tengok. Satu coklat. Jadi bila satu je coklat, cikgu datang kedai tu dengan niat untuk dapatkan coklat biru. Satu je. Jadi bila cikgu selup dalam beg A, potensi untuk dapatkan coklat biru adalah 0.6. Manakala dekat beg B, potensi untuk dapatkan coklat biru adalah 0.8. Jadi kita boleh bandingkan. 0.8 lagi tinggi. Jadi dekat situ bila cikgu nak coklat biru, cikgu akan pergi kepada beg B. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, bagus. Jadi inilah sebabnya kita belajar tentang kebarangkalian. Kita nak buat keputusan. Kalau cikgu nak coklat warna biru, cikgu pergi dekat beg B. Sebab apa? Sebab potensi nak dapatkan coklat warna biru adalah lagi tinggi daripada A. Beg B lagi tinggi daripada A. Tapi bila cikgu nak dapatkan coklat hijau, cikgu akan pergi dekat beg A. Sebab apa? Sebab potensi dekat beg A 0.4. Tapi potensi untuk dapatkan beg coklat warna hijau dekat beg B adalah 0.2. 0.4 tu lagi tinggi daripada 0.2. Jadi sebab itulah kita belajar tentang kebarangkalian. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Bagus. Ini adalah orang kata rumusan bagi keseluruhan bab. Okey. Jadi habis dekat situ kita pergi kepada kita punya kebarangkalian. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan beberapa keadaan. Okey, kita tengok kepada soalan C. Kita nak tahu dalam beg ni ada 2 coklat sahaja. Kita ada coklat hijau dengan coklat biru. Tapi dia boleh jadi situasi lain. Okey, kita pergi kepada situasi yang berikutnya. Kita pergi kepada situasi C. Okey. Jadi masing-masing boleh nampak ke dekat depan ni? Boleh. Okey. Jadi situasi dia cikgu buat tau ni. Cikgu tunjuk tau ni. Sebuah kotak. Ada kotak dekat sini. Dalam ni ada kotak. Okey, ada kotak. Dalam kotak ni ada 6 biji guli biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam kotak ni ada 2 biji guli putih. 1, 2. Okey, cikgu nak tanya kamu. Dah faham ke situasi dia? Dah faham dah situasi dia sekarang? Okey, kita pergi kepada kita punya soalan. Situasi dia, guli biru diambil. Guli biru diambil. Jadi guli biru diambil. Sekejap cikgu nak tunjuk.
Situasi ni kamu kena isi dengan dua-dua yang kamu kena isi ni. Dua benda. Kenal pasti sama ada kesudahan tu mustahil berlaku, mustahil berlaku, pasti berlaku. Kejap cikgu nak semua. Okey, pasti berlaku dan mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Okey, kita pergi kepada A. Guli biru diambil. Kat mana kita nak pilih? Mustahil ke, pasti ke, mungkin? Pasti. Pasti. Okey, kamu cakap pasti. Okey, kamu kena faham. Pasti berlaku adalah apabila kita punya kebarangkalian tu tinggi. Jadi kalau kita tengok dekat contoh ni, kalau kita tengok dekat contoh ni, okey, jadi bila dia punya kebarangkalian lagi tinggi, contoh dekat biru ni, dekat sini ada 6, jadi kita letak pasti berlaku. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi dalam satu situasi cikgu nak ajar kamu, pasti berlaku dekat sini. Kamu kena faham apabila kebarangkalian dia dalam bentuk 100%. Jadi bila kita nak cakap guli biru diambil, kita tak boleh cakap pasti berlaku. Sebab apa? Sebab mungkin kita boleh ambil guli putih dekat sini. Jadi dekat sini jawapan dia adalah mungkin berlaku. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Guli merah diambil. Ada tak guli warna merah dekat sini? Ya, Ada. Tak ada. Jadi dekat sini kita akan panggil dia mustahil berlaku. Nombor 3, guli putih diambil. Dekat sini kita nak jawab apa? Pasti ke mungkin? Mungkin. Ya, kita jawab dia sebagai mungkin berlaku. Ada yang tanya cikgu, bila nak letak pasti berlaku? Okey, pasti berlaku adalah apabila semua dalam ni adalah guli biru. Maksudnya bila kita selup je tangan kita, kita akan dapat guli biru. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, setakat ni ada soalan ke nak tanya cikgu? Ada. Okey, bagus. Jadi dekat sini cikgu nak terangkan dekat kamu, nak dapatkan nilai kebarangkalian untuk guli biru. Dapatkan kebarangkalian untuk guli biru. Macam mana cikgu nak dapatkan kebarangkalian untuk dapatkan guli biru? Cikgu ajar kamu. Kebarangkalian untuk dapatkan guli biru dekat sini, yang pertama adalah kamu kira jumlah guli biru. Jumlah guli biru. Ada berapa guli biru dekat sini? 6. 6. Pandai. Lepas tu dekat sini kamu kira jumlah keseluruhan guli. Jumlah keseluruhan guli. Ada berapa keseluruhan guli dekat sini? 8. Okey. Jadi keseluruhan guli ada 8. Macam mana kita nak buat ini? Kebarangkalian untuk kita dapatkan guli biru dekat sini adalah 6/8. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ada soalan nak tanya cikgu? Boleh. Okey. Ada kawan kamu yang sedang nak on the way nak masuk. Rasa dah accept dah kot. Okey, jadi cikgu pergi kepada 6/8 ni. Ramai yang tak faham kalau cikgu buat 6/8. Ni kamu nak nilai. Kamu ambil nombor atas, kamu bahagi nombor bawah. 6 bahagi 8. 6 bahagi 8 dapat berapa? 0.75. Okey, pandai. 0.75. Okey, jadi dekat sini itu untuk potensi kita nak dapatkan guli biru dekat dalam kotak ni adalah 0.75. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh.
Okey. Okey. Bagus. Okey, cikgu nak daripada cikgu kira yang guli biru tadi, cikgu nak kamu kira kebarangkalian untuk dapatkan guli putih. Cuba kira berapa kebarangkalian untuk kita dapatkan guli putih. Cuba kira berapa kebarangkalian untuk dapatkan guli putih. Cuba kira. 0.25. 0.25. 0.25. Macam mana kita dapat 0.25 tu? 2 bahagi 8. Ya, pandai. Itulah yang cikgu nak kamu faham. Ini 2 ni untuk apa? Jumlah guli. Ya, jumlah guli putih. 8 ni untuk apa? Jumlah keseluruhan guli. Pandai. Jadi 8 ni adalah jumlah keseluruhan guli. 0.25. Jadi dekat sini kalau kita tengok kebarangkalian mana besar untuk kita dapat? Putih ke biru? Biru. Iya. Jadi dekat sini dalam kotak ni potensi bila kita tak nampak tau. Mata kita tutup. Jadi guli tu ada dalam kotak. Kita nak ambil satu guli, kita angkat guli, dekat sini guli biru lagi tinggi dia punya potensi berbanding guli putih. Jelas ke tentang kebarangkalian ni? Boleh faham ke? Jelas. Okey, bagus. Ini je kebarangkalian. Ini je. Setakat ni boleh faham? Setakat ni boleh follow lagi? Boleh. Okey. Kamu pernah main dam tak? Cikgu nak tanya. Pernah main dam tak? Nah. Dalam dam kita ada dadu. Dadu ni ada berapa jenis permukaan? 6. Okey, dadu ni ada 6 jenis permukaan. Okey, apa permukaan dia? Yang pertama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pandai. Ini permukaan dia. Yang ini kita panggil dia sampel. Itu kita panggil dia jumlah. 6 ni adalah jumlah sampel. Ni jumlah untuk dadu. Jumlah sampel dia dekat dadu tu. Kalau kita pergi kepada dadu tu kan, cikgu lukis betul-betul tahu. Okey, ni dadu kita. Dadu kita. Jadi dekat sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ini adalah sampel dia. Yang 6 tu apa? 6 tu adalah kita punya jumlah sampel. Sebagai contoh, dekat sini kita ada 6 permukaan. Jelas semua kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu nak tanya kamu. Berapa kebarangkalian untuk cikgu dapatkan nombor 1? Bila cikgu baling dadu tu, berapa kebarangkalian untuk cikgu dapatkan nombor 1? Siapa boleh bagi tahu? Bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Sekarang ni bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Apakah kebarangkalian untuk dapatkan nombor 1? 1/6. Iya. Ada berapa nombor 1 dalam sampel kita? 1. Ada berapa jumlah sampel? 6. Jadi inilah kita punya kebarangkalian untuk kita dapatkan nombor 1. Jadi bila kita nak cek kita punya kebarangkalian sesuatu, kita kena tengok sampel. Lepas tu kita kena tengok jumlah sampel. Okey, cikgu bagi satu situasi. Okey, ni kelas kamu. Kelas cikgu cakap 2 mawar. Kelas 2 mawar, dalam kelas ni ada 15 orang lelaki. Dalam kelas ni juga ada 25 orang perempuan. Okey, cikgu nak kamu kira, cikgu nak semua orang kira, berapa kebarangkalian untuk kita dapatkan. Cikgu tengah admit. Berapakah kebarangkalian untuk cikgu nak pilih ni wakil sekolah seorang je. Cikgu nak pilih wakil sekolah seorang je. Jadi cikgu tak nak orang kata tak nak main pilih macam tu je. Cikgu nak tengok kebarangkalian dia. Berapa kebarangkalian untuk cikgu pilih orang lelaki, bilangan murid lelaki, dan kebarangkalian untuk cikgu pilih murid perempuan. Okey, cikgu nak kamu semua kira.
Boleh kira. Orang ni cikgu tukar jadi murid Murid. Bagi jawapan dalam bentuk pecahan Bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Sekejap cikgu tengah approve ni kawan kamu ni. Lelaki 3/8. Bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Lelaki 3/8, perempuan 5/8. Okey, lelaki 3/8, perempuan berapa? 5/8. 5/8. Okey, kita cek. Kita cek. Kebarangkalian untuk cikgu memilih seorang murid lelaki untuk mewakili sekolah. Okey, daripada kelas 2 Mawar, cikgu akan pilih seorang lelaki. Okey, lelaki, kebarangkalian lelaki. Senang je. Yang pertama, kamu kena tengok ada berapa murid lelaki dekat sini semua? 15. Pandai. Okey, sekarang kita cek pula ada berapa jumlah murid dalam kelas ni? Berapa? 40. Macam mana kamu dapat 40? 15 tambah 25. Ya, 15 tambah 25. Jadi dekat sini kita dapat 15/40. Kamu kecilkan guna sifar 5. Kecilkan guna sifar 5. Kita akan dapat 3/8. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey, kat sini cikgu nak dapatkan pula kebarangkalian untuk mendapatkan murid perempuan. Ada berapa murid perempuan dalam kelas ni? 25. Ya, 25. Jadi, jumlah murid dalam kelas ni ada berapa? 40. 40. Jadi kita buat 25/40. 25 kecilkan sifar 5 dapat 5. 40 kita kecilkan kita dapat 8. Boleh faham ke semua? Jelas ke ni cikgu ajar ni? Jelas. Okey. Yes. Okey, sekarang ni dah rasa susah lagi ke? Boleh dah rasa senang sikit dah? Senang. Alhamdulillah. Okey. Jadi, kalau kita nak cek kebarangkalian, yang pertama kamu kena ada sampel. Apa sampel dia? Kalau dekat sini sampel dia lelaki. Kalau dekat sini sampel dia perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena ada jumlah sampel. Jumlah sampel tu apa? Kalau dekat dalam kelas, maksudnya jumlah murid. Ya, Balkis. Balkis ada angkat tangan tadi. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Okey. Okey. Jadi cikgu nak dengar lagi sekali daripada semua orang. Sampai sini jelas ke cara nak kira kebarangkalian? Jelas. Okey. Bagus. Okey. Habis dekat sini. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kita nak kira dia punya jumlah sampel. Okey. Kalau dekat duit shilling, ada berapa jumlah sampel dekat sini? Apa sampel untuk duit shilling? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Belakang ada 2. Ada berapa? Ekor Okey, kalau kita tengok duit shilling, yang pertama ada belah nombor. Duit shilling kamu ada nombor tak? Ada. Ada 10 sen, 20 sen, 50 sen. Okey, kalau dekat belah belakang ni, belah belakang nombor tu kita ada apa? Gambar. Jadi sampel sampel untuk duit shilling ni kamu kena buka macam ni, kamu kena tulis bahagian yang pertama adalah nombor. Jadi kamu tulis bahagian nombor, bahagian yang kedua adalah gambar. Jadi sampel dia adalah nombor dan gambar. Ini jawapan kalau dia minta sampel. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Okey, bagus. Kalau dia minta jumlah sampel, kalau dia minta jumlah sampel, kita kira dalam ni ada berapa? 1, 2. Jadi dekat sini ada 2. Ini jumlah sampel dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada B, soalan B. Kita pergi kepada soalan B.
Cikgu ajar kamu Satu huruf dipilih secara rawak. Secara rawak ni maksudnya tak ada pilihan. Contohlah dalam kotak tu dia ada kad huruf. Anugerah. Kamu tutup mata, kamu selupkan tangan kamu dalam kotak tu, kamu angkat. Sekarang ni kamu nak tahu huruf apa yang kamu angkat. Jadi kita cek kebarangkalian dia. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada kebarangkalian dia, kita pergi kepada sampel. Sampel ni maksudnya apa yang ada dalam kotak tu. Kad apa yang ada? Okey, kad apa yang ada dalam kotak tu? Anugerah. Okey, tapi bila dalam sampel kamu tak boleh cakap anugerah tau. Kamu kena cakap kad A, kad N, kad U, kad G, kad E, kad R, kad A, kad H. Ini adalah jawapan yang kamu tulis kalau dalam sampel. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Kita pergi pula kepada jumlah sampel. Kita pergi pula kepada jumlah sampel. Berapa jumlah sampel dekat sini? 8. 8. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Jadi jumlah sampel dekat sini ada 8. Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu nak daripada soalan ni, cikgu nak kamu kira kebarangkalian untuk cikgu dapat kad yang ada huruf A. Okey, cuba kira kebarangkalian untuk kita dapat kad A. Cepat kira, cikgu tunggu. Dapat berapa? Bagi jawapan dalam bentuk pecahan. 1/8. 1/8. 2/8. 1/8. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada dalam sampel ni ada berapa kad A? Cikgu nak tanya kamu. 2. Ada berapa kad A dalam sampel tu? 2. 2. Ini 1, ini 2. Jadi kita letak 2. Jumlah sampel ada berapa? 8. 8. Jadi kita kecilkan 2 bahagi 2 dapat 1, 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi inilah kebarangkalian cikgu untuk dapatkan huruf A daripada kotak tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Itulah cara kira kebarangkalian. Itu je cara kira kebarangkalian. Okey. Jadi dekat sini kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Okey, ini soalan D kita. Ini soalan D kita. Nampak tak soalan D dekat depan ni? Nampak. Okey. Bagus. Cikgu nak kamu hantar dekat cikgu jawapan kebarangkalian untuk yang pertama dapat guli putih. Dapat guli putih pula. Guli hitam. Apa kebarangkalian untuk dapat guli hitam? Dan cikgu nak kamu hantar dekat cikgu jawapan apa kebarangkalian untuk dapat guli kuning. Boleh hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Bagi tahu apa kebarangkalian dia. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Hantar kat cikgu. Cuba buat. Cikgu bagi masa 2 minit je. Kira untuk siapa-siapa yang termiss, kira kebarangkalian untuk dapat guli hitam dan kira kebarangkalian untuk dapat guli kuning.
Okey, bagus. Dah hadiah dah dapat. Hantar kat cikgu semua. Ambil gambar, dah siap ambil gambar, hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Macam tu lah. Hantar kat cikgu. Okey, bagus Zahid. Assalamualaikum cikgu, macam ni kan? Iya, betul. Macam tu je. Bagus. Bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Cikgu tunggu lagi. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Pandai. Dapat pun jawab. Macam tu lah. Sama-sama. Hantar kat cikgu semua. Iya, betul. Bagus. Bagus awal Muammar. Afiq Ryan dapat jawab tak tu? Bagus Zahin. Assalamualaikum. Okey. Syafiq Ikhwan. Bagus Syafiq Ikhwan. Cikgu suka. Okey, bagus. Nah, cikgu. Amboi. Zira. Okey, bagus. Zira hantar dua-dua telegram WhatsApp. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Macam tu lah. Okey. Naura Safia. Bagus. Iya, macam tu je. Betul. Okey, cikgu tunggu 1 minit lagi. Hantar kat cikgu kan. Hantar kat cikgu. Okey, pandai. Bagus. Imat Nakwi. Bagus. Okey. Cikgu nak tanya lagi sekali. Susah ke senang ke barang kalian ni? Senang. Senang. Cakap senang. Okey. Jadi, kita mula selesaikan dekat depan. Cikgu akan ajar kamu. Ada berapa guli hitam dekat sini? Cikgu nak tanya. Guli hitam ada 2. Kita letak 2. Ada berapa jumlah guli dalam ni? 2 tambah 3. Kita dapat 5. Ini kebarangkalian guli hitam. Guli kuning ni macam mana? Okey, kita pergi pula guli kuning. Ada 3 guli kuning dekat sini. Sekarang ada 2 tambah 3. Kita dapat 5 guli kuning dekat sini. Okey, sampai sini semua jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Semua jelas? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni cikgu dah ajar kamu tentang kebarangkalian. Cikgu nak test power lagi sekali. Cikgu nak test power lagi sekali. A, B, C, D, E, F tak best. 8 biji nombor, sebiji bola tu dipilih secara rawak. Okey, kita pergi kepada soalan F. Kita pergi kepada soalan F. 3, 5, 7, 9, 11, 25, 27, 29. Nampak ke nombor dekat depan ni? Nampak. Sekarang kita pergi jawab kebarangkalian dalam soalan matematik. Daripada soalan ni, cikgu nak kamu semua cari kebarangkalian untuk mendapatkan nombor, mendapatkan nombor gandaan 3. Cuba selesaikan. Gandaan 3 tu apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Gandaan 3 tu apa? CV3.
Iya, pandai. Nombor gandaan, bila kamu dengar gandaan, darab ataupun sifir. Okey, daripada nombor-nombor dekat atas ni, cikgu nak kamu keluarkan kebarangkalian untuk cikgu dapatkan nombor gandaan 3 ataupun nombor sifir 3. Okey, boleh cuba buat. Cuba selesaikan. Boleh ke cuba buat soalan ni? Nak dengar suara sikit, boleh? Boleh. Okey, bagus. Okay, cikgu tunggu kan. Okey, senang je kan? Bagus. Hantarkan cikgu. Cikgu bagi masa. Ya, ada kawan nak masuk. Cikgu tengah accept. Okey, bagus. Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Semua orang kena hantar dekat cikgu. Okey, bagus, bagus, bagus. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Jangan tulis dia punya sampel tau. Jangan tulis dia punya, orang kata, nombor sampel. Kamu kena bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Bila dia cakap tentang kebarangkalian, kamu kena bagi tahu dalam bentuk pecahan. Macam 1/2 ke, 3/5 ke. Kamu tak boleh mention dia punya 3, 9, 27 je. Tak boleh macam tu. Gitu. Kamu kena bagi jawapan dalam bentuk orang kata apa? Dalam bentuk dia punya pecahan. Pecahan. Okey je. Jangan risaulah. Jangan risau. Siapa-siapa ada soalan, tanya je cikgu. Cikgu suka. Boleh ke kalau macam ni cikgu? Boleh, boleh, boleh. Bagus, bagus, bagus. Okey, sama-sama. Cikgu dah siap macam ni ke? Ya, betul, betul. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, Damia Christina. Okey, bagus, 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 bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu nak dengar lagi sekali. Susah ke senang bab ni? Senang. Susah ke senang bab ni semua? Cikgu tanya, susah ke senang? Senang. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan F. 3 ni gandaan 3 ke? Ya. 3 ni gandaan 3 ke? Iya. Mana datang 3 ni? 3 darab 1 sama dengan 3. 9. 9 ni gandaan 3. 3 darab 3 dapat 9. Okey. 27. 27 ni gandaan 3 ke? Iya. 3 darab 9 dapat 27. Jadi kita ada 3 nombor. 3 nombor gandaan 3.
daripada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dekat sini kebarangkalian untuk kita dapatkan nombor gandaan 3 daripada kita punya soalan ni adalah 3/8. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, itulah yang dimaksudkan tentang kebarangkalian. Okey, cikgu bagi satu situasi semua. Cikgu bagi satu situasi. Dalam beg ni, cikgu bagi semua orang satu situasi pula. Dalam beg ni, ada cikgu letak guli. Ada 2 jenis guli. Dekat sini, guli biru. Guli biru ada, cikgu letak 7 guli biru, 7 guli biru, dan cikgu letak 3 guli hijau. Okey. Jadi dekat sini cari kebarangkalian kalau cikgu nak pilih 1 guli secara random. Maksudnya cikgu nak pilih 1 je guli. Okey, cuba masing-masing cuba selesaikan. Kalau cikgu pilih 1 guli sahaja. Cuba buat. Bagi tahu kebarangkalian ni pula kat cikgu. Hantar kat cikgu. Ataupun kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama lah. Okey, untuk mendapatkan guli biru dekat sini, ini kita tahu sekarang. Untuk kita dapatkan guli biru dekat sini, berapa kebarangkalian untuk kita dapatkan guli biru dekat sini? Bagi tahu cikgu. Yang pertama, berapa jumlah guli biru dekat dalam beg tu? 7. 7. Berapa jumlah keseluruhan guli dalam beg tu? 10. 10. Pandai. Okey, cikgu pergi kepada guli hijau. Dalam guli hijau dekat sini ada berapa guli hijau dekat sini? 3. Ada berapa keseluruhan guli dekat sini? 10. Bagus. Okey, jadi sampai situ semua jelas ke? Sampai situ boleh faham? Jelas. Ada soalan nak tanya cikgu sampai situ? Tak ada. Okey, sekarang kita nak sambung lesson kita. Kalau cikgu nak pilih 2 biji guli secara random. Macam mana tu cikgu kalau cikgu nak pilih 2 biji guli secara random? Cikgu akan tunjukkan. Okey, selepas kita dah dapatkan guli biru. Contoh kalau kita ambil guli biru. Kalau kita ambil guli biru. Contohlah, dekat yang kes pertama. Bila kita ambil guli biru, tadi ada 7. Sekarang bila kita dah ambil 1 guli biru dalam beg ni, dia ada 6 guli biru. Sebab apa jadi 6? Sebab kita dah ambil 1 guli biru. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Tapi dekat 6 ni, dekat guli hijau ni, dia still 3 lagi. Dia still 3 lagi. Sebab apa dia 3 lagi? Sebab dia dalam keadaan kita tengah ambil guli warna biru. Sekarang ni kita ambil 1 guli biru. Ambil 1 guli biru. Jadi bila kita ambil 1 guli biru, daripada 7 guli biru, dia jadi 6 guli biru. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Jelas. Jadi dekat sini kita ambil 2 biji guli. Jadi bila kita dah ambil guli pertama, kebarangkalian untuk kita ambil guli yang kedua. Dekat sini, kebarangkalian untuk kita dapatkan guli biru, ada berapa guli biru dalam beg kita sekarang? 6. Okey, jadi kebarangkalian untuk kita dapatkan guli biru dalam beg kita, sekarang guli biru kita ada 6. Ada berapa jumlah guli kita sekarang? 9. Kita kecil guna sifir 3. Kita akan dapat 6 bahagi 3, 2. 9 bahagi 3, 3. Sampai situ jelas? Boleh faham? Jelas.
Jelas ke semua? Sampai situ boleh faham? Jelas. Okey. Jadi ini adalah situasi kita ambil 2 biji guli. Yang situasi dekat atas ni cikgu tunjuk bila dia ambil guli biru. Okey, sekarang dia ambil yang hijau pula. Kebarangkalian untuk warna hijau. Ada 3 biji guli hijau dan keseluruhan guli kita sekarang ada 9. 3 bahagi 9, 3 bahagi 3 dapat 1, 9 bahagi 3 dapat 2. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Ya, Zarif ada soalan nak tanya? Cikgu. Ha, Jawapan mesti wajib tulis dalam pecahan ni ke? tak dengar. Jawapan mesti wajib tulis dalam pecahan ke? Jawapan dia boleh dalam perpuluhan dan dia boleh dalam pecahan. Cumanya Zarif kena ingat, setiap kali kita dapat jawapan, untuk mendapatkan jawapan yang tepat, jawapan yang tepat, kita tulis dalam keadaan pecahan. Menjawab? Okey, Masya. Contohlah Zarif. Tak apa, nanti cikgu tunjuk contoh kan. Okey, jadi ini adalah situasi dekat atas ni kalau kita ambil guli biru yang pertama. Guli biru sebagai guli yang pertama. Kalau kita pergi kepada situasi dekat guli pertama ni, kita ambil guli warna hijau. Dekat sini beg kita berubah. Macam mana berubah tu cikgu? Okey, masing-masing boleh tengok. Kalau situasi kita sekarang, kita ambil 1 guli hijau. Maksudnya tadi dekat sini kita ambil 1 guli hijau. Jadi dekat sini biru. Biru kita ada 7. Sebab apa? Dia kekal 7 guli biru. Dia kekal 7 guli biru. Sekarang yang warna hijau dia 3. Tapi kita dah ambil 1 tadi. Jadi daripada 3 dia dapat 2 guli hijau. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi bila situasi tadi untuk kita dah ambil guli hijau ni, dekat sini dia punya kebarangkalian berubah. Dekat warna biru dia kekal 7. Dia kekal 7 per dengan 7 tambah 2 kita dapat 9. Untuk dapat warna hijau yang kedua kita dapat 2 per 9. Jadi tadi kita dah belajar tentang kalau kita ambil 1 je biji guli. Sekarang kalau kita ambil 2 biji guli macam mana? Inilah kita punya situasi. Inilah situasi dia yang kita nak tunjuk. Cikgu peninglah. Ya, pening. Sebab dekat sini kalau nak mudah kita pakai satu keadaan. Apa tu satu keadaan? Keadaan kita panggil gambar rajah pokok. Pernah dengar tak gambar rajah pokok? Nah. Okey, bagus. Gambar rajah pokok digunakan untuk kita ambil lebih daripada satu keadaan tanpa pemulangan. Contoh, kita dah ambil guli ni, kita tak pulang balik dah, kita tak letak balik. Jadi dekat situ jumlah guli tu berubah. Sebab tu adanya gambar rajah pokok. Kalau situasi ni tak terjadi, kalau dia dah ambil guli, dia letak balik. Dia tak berubah. Dia ni jadi berubah ni kenapa? Sebab dia ambil 1 biji guli, kan ada 10. Dia dah ambil 1 biji guli, daripada 10 guli, dia dah ambil 1. Dan dia nak ambil biji guli yang kedua. Jadi daripada 10 biji guli dekat sini, dia tinggal 9 biji guli untuk situasi mendapatkan guli kedua. Tak faham? Tak faham tak apa, cikgu tunjuk dekat depan. Okey, tengah fokus ke? Cikgu nak dengar suara sikit, tengah fokus ke? Ya. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita gunakan gambar rajah pokok bila? Bila kita punya guli tu dia tak pulang balik, dia nak ambil 2. Dia tak nak ambil 1 je. Okey, jadi kita buat 1 anak panah untuk warna biru. Maksudnya dekat sini kita punya beg. Ini kita punya beg sekarang ni Ni adalah kita punya beg. Kita punya beg dekat sini ada 7 biji guli biru dan kita ada 3 biji guli hijau. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey.
untuk kita dapatkan guli biru dekat sini, untuk kita dapatkan guli biru dekat sini adalah 7/10. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey. Untuk daripada beg yang sama kita nak dapatkan guli hijau. Guli hijau. Guli hijau kita dekat sini 3/10. 7/10 dengan 3/10 ni apa? Situasi untuk kita dapatkan guli yang pertama. Situasi untuk kita dapatkan guli yang pertama. Okey, selesai guli pertama. Selesai guli yang pertama. Sekarang kita pergi kepada guli yang kedua. Ini adalah guli pertama kita. Guli pertama. Sekarang kita pergi pula nak dapatkan kepada guli kedua. Contoh, okey, tengok pada warna biru je, jangan tengok warna hijau lagi. Contoh, guli pertama kita punya guli adalah guli hijau. Jadi dekat sini cikgu tunjuk. Kita nak dapatkan guli kedua. Contoh, guli kedua tu kita dapat warna biru lagi. Macam mana tu cikgu? Situasi dia adalah, ni guli kedua. Guli kedua. Okey, situasi dia adalah apabila guli biru dah diambil, daripada 7 dia jadi 6. Sebab apa? Sebab dia ada 7 guli biru dan dia dah ambil 1 guli. Jadi tinggallah 6 guli. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Per 10 tadi. 10 guli dalam beg. Dia dah ambil 1 guli. Jadi tinggallah 9 guli. Sebab tu dekat sini kita dapat 6/9. Kita kecilkan, kita akan dapat 2/3. Boleh faham ke? Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, untuk guli hijau. Untuk guli hijau. Okey, untuk guli hijau dekat sini adalah keadaan dia, guli hijau kita daripada 3, ada 3 lagi dekat sini. Ada 3 lagi. Sebab apa? Sebab tadi guli pertama kita guli biru. Sekarang guli kedua kita guli hijau. Guli hijau, possibility kita adalah 3 per berapa? Sekarang dia tak per 10. Tadi ada 10 guli dalam beg tu. Kita dah ambil 1, dia tinggal 9. 3/9. Kita kecilkan sifar 3, kita dapat 1/3. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi situasi yang pertama, nampak laluan dia ni? Nampak laluan dia? Nampak ke laluan dia ni? Yang pertama guli biru. Jadi dekat sini cikgu buat guli biru yang pertama. Yang kedua, situasi yang kedua yang belah atas tu, situasi yang kedua dia dapat dua-dua warna biru. Iaitu dua-dua guli biru. Sampai situ boleh faham semua? Boleh. Okey. Bagus. Okey, situasi yang seterusnya, ni guli biru. Ni guli biru. Jadi kita dapat guli pertama tu guli biru. Guli kedua dekat sini kita dapat guli hijau. Tengok warna. Sampai situ jelas? Boleh faham ke semua? Jelas. Okey. Baik. Habis. Cikgu teruskan. Ni salin tau Ni salin. Okey. Jadi kita pergi pula kepada dekat belah bawah. Tadi guli pertama kita warna hijau. Kita nak dapatkan guli biru. Nilai guli biru tak berubah. Dia still 7. Kenapa dia still 7 cikgu? Sebab tadi guli pertama kita guli hijau. Ni situasi separate. Situasi yang berasingan. Okey. Jadi dekat sini guli biru kita still 7. Cumanya jumlah dia daripada 10 setelah dia ambil 1 dia dapat 9. Sebab tu kita dapat dekat sini 7/9. Apa situasi dia dekat sini? Situasi dia adalah guli pertama dia guli hijau dan guli kedua dia adalah guli biru. Ni situasi kita dekat sini. Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey. Dekat sini, daripada sini kita nak dapatkan guli hijau. Guli hijau kita tadi 3. Kita dah ambil 1. Dia jadi 2. Yang 10 biji guli. 10 biji total guli. Kita dah ambil 1. Tinggal 9.
2/9. Ni situasi dia macam mana cikgu? Situasi dia adalah guli pertama guli hijau dan situasi kedua dia ambil guli kedua pun guli hijau. Inilah situasi apabila kita ambil lebih daripada satu guli. Salin. Ambil gambar siapa yang tak sempat. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Bagus. Okey. Jadi, kamu tengok cikgu nak ajar ni. Bila soalan tu tanya. Semua jelas ke sampai sini? Cikgu nak dengar suara, tak dengar suara. Jelas ke sampai sini? Jelas. Okey. Bagus. Okey. Kebarangkalian untuk kita dapatkan 2 biji guli biru. Berapa? Macam mana nak kira? Yang pertama, kebarangkalian dia kita ambil 7/10. Kita letak 7/10. Yang kedua, kita buat darab. Darab. Dia lalu kat sini. Dia lalu dekat sini 2/3. 2/3. Jadi, kebarangkalian untuk kita dapatkan 2 biji guli biru. Kita buat darab 7/10. 7/10 darab 2/3. Jadi kebarangkalian dia adalah untuk mendapatkan 2 biji guli biru daripada situasi ini adalah 7/15. Jelas ke semua? Senang je? Boleh faham? Boleh. Mana cikgu dapat 7/10? Ni, bila cikgu ambil guli pertama guli biru, ini kebarangkalian dia. Dan bila cikgu ambil guli kedua guli biru, ini kebarangkalian dia. Kenapa 6/9? 6/9 ni cikgu kecilkan, dia dapat 2/3. Jadi sebab itulah cikgu ambil 2/3 je. Kalau cikgu nak kebarangkalian untuk dapatkan 2 biji adalah guli hijau, maksudnya cikgu kena guna laluan dekat belah bawah ni. Cikgu ambil 3/10. Lepas tu, cikgu lalu lagi dekat belah bawah ni, cikgu dapat 2/9. Lepas tu nak buat apa? Kita tekan darab. 3/10 darab 2/9. Dekat sini kita tekan kalkulator untuk mendapatkan 2 biji guli yang diambil adalah guli warna hijau. Kita akan dapat 1/15. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Macam tu je, senang je. Kita kan dah belajar cara nak dapatkan kebarangkalian. Cumanya situasi dia berubah sikit je. Dia tak pulang balik guli tu. Sebab apa? Sebab dia nak 2. Kalau dia pulang balik, dia dapat 1 je. Sebab itulah ada situasi ni. Okey, kebarangkalian untuk cikgu dapatkan guli pertama adalah guli biru. Ini kita lalu dekat sini. Guli pertama guli biru 7/10. Kita tulis 7/10. Dan guli kedua cikgu nak dapat guli hijau. Cikgu lalu ke sini pula. Jadi dekat sini cikgu ambil 1/3. Jadi dekat sini cikgu ambillah 1/3. Lepas tu nak buat apa? Kita darabkan dua-dua ni. Jadi kita akan dapat 7/10 darab 1/3. Kita akan dapat jawapan dia adalah 7/30. Jelas ke semua? Boleh faham untuk guli pertama guli biru, guli kedua guli hijau? Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Kalau cikgu nak guli pertama tu guli hijau dan guli kedua tu guli biru, cikgu lalu macam ni pula. Guli pertama guli hijau. 3/10. Kita ambil 3/10. Dan guli kedua kita nak guli hijau. Kita lalu atas ni pula. Iaitu 7/9. Kita ambillah 7/9. Lepas tu nak buat apa? Kita darabkan. Darab dua-dua ni. 3/10 darab 7/9. Dekat sini kita akan dapat, kita tekan kalkulator, kita dapat 7/30. Inilah. Ini apa? 7/1, 8 semua tu. Itulah kebarangkalian kalau kita ambil 2 guli. Inilah dia punya kebarangkalian kalau dia ambil 2 biji guli. 2 biji guli. Jelas ke semua? Untuk gambar Raja Pokok, boleh faham ke? Boleh. Okey, salin. Lepas ni kita buat latihan. Kita buat latihan lepas ni. Dia nak tanya cikgu soalan, tanya je. Siapa yang nak tanya, tanya je. Kena faham betul-betul ni.
Kalau dia ambil 1 biji guli je, senang. Kita ambil je lah macam tadi yang kita buat, yang kamu hantar ramai-ramai tadi macam dekat cikgu. 7/10, 3/10. Sekarang ni cikgu adjust sikit je. Cikgu tukar sikit je situasi dia. Dia nak ambil 2 biji guli. Jadi bila dia nak ambil 2 biji guli, dia berubahlah dekat sini. Kalau dia ambil guli biru, tadi guli biru dah ada 7. Kan dia dah ambil 1. Bila dia dah ambil 1 biji guli, daripada 7, dia jadilah 6. Kenapa jadi 9? Daripada dalam beg tu ada 10 biji guli, kan kita dah ambil 1, takkan kita nak buat 10 lagi. Jadi dia tinggallah 9. Sebab tu dah dekat sini 9. Cikgu nak dengar suara. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Jelas. Boleh. Okey. Okey, bolehkah cikgu proceed kepada contoh yang seterusnya? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Zarif jelas ke yang ni Zarif? Boleh faham? Jelas. Okey. Tengok betul-betul. Cikgu ajar gambar rajah pokok ni tau. Cikgu ajar gambar rajah pokok. Okey, tengok diberi X. Okey, kita tengok dekat depan. 2 kepingkat diberi X 1, 2, 3, Y 2, 3. Nombor masing-masing dipilih secara rawak daripada X. Ni tak nampak sangat. Cikgu nak cari contoh mudah. Sekeping shilling dan sebiji dadu dilambung secara serentak. Okey, kejap semua. Cikgu pilih. Kalau X sama dengan 1, 2, 3, Y 4, 5, 6, satu nombor. Satu nombor dipilih secara rawak. Okey, jadi masing-masing boleh tengok, kita tengok contoh. Cikgu akan tunjukkan contoh contoh adalah senang. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok contoh dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu nak bagi kamu faham contoh. Okey, tengah fokus semua. Cikgu ada masa sikit je ni dengan kamu ni. Tengah fokus ke? Ya. Okey, baik. Sebuah kotak, dia ada kotak mengandungi 2 biji bola merah dan 1 biji bola biru. Dia macam tadi je, macam cikgu ajar tadi. Dia ada 1 biji bola merah dan dia ada 2 biji bola merah, 2 merah. Kemudian dekat sini dia ada apa? 1 biji bola biru, 1 biru. Okey, habis dekat sini. Nak buat apa ni? Okey. 2 biji bola diambil secara rawak daripada kotak tu secara berturut-turut. Senaraikan ruang sampel. Sekarang dia tak ambil 1 dah. Dia ambil 2. Dia ambil 2 biji bola. Jadi cikgu tak nak ajar macam ni je. Cikgu nak tunjuk dekat depan, kamu dapat sekali dia punya kebarangkalian. Okey, cikgu akan keluarkan. Kita akan keluarkan kita punya ni. Bila kamu faham yang cikgu ajar ni, lengkap. Sadaqallahul azim untuk bab ni. Dah boleh faham semua. Okey. Tengok situasi kita. Sebuah kotak mengandungi 2 biji bola merah dan 1 biji bola biru. Cikgu tak nak. Cikgu nak ubah soalan. Cikgu akan pergi kepada 2 biji bola merah. Cikgu buat dia jadi 4 biji. Dan 1 biji bola biru. Cikgu ambil 6 biji. Cikgu ambil 5 lah. Cikgu ambil 5 biji. Cikgu tak nak. Kalau cikgu bagi contoh 4 dengan 1, senang sangat. Cikgu nak pergi up terus. Okey. Jadi masing-masing cikgu akan buat sekali dia punya gambar. Okey, ini adalah kotak kita. Ini adalah kotak kita. Dalam kotak kita, kita ada 4 biji bola merah. 1, 2, 3, 4. Dalam kotak kita juga, kita ada 5 biji bola biru. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum cikgu teruskan, sampai situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Sekarang ni dia nak ambil 2 biji bola. Dia tak nak ambil 1 je, dia nak ambil 2. Jadi bila dia nak ambil 2, kat sini kita akan panggil dia, pakai dia gambar rajah pokok. Macam mana situasi dia? Tengok betul-betul. Situasi yang pertama adalah bila kita dapatkan bola biru. Apa kebarangkalian untuk kita dapatkan bola biru? Tolong cikgu, apa kebarangkalian untuk kita dapat bola biru daripada sini, daripada kotak ni? Bagi tahu cikgu, apa kebarangkalian? Ya, 5/9. Pandai.
Maksudnya bola biru cikgu adalah bola yang pertama. Bola yang pertama. Okey, kita pergi pula daripada bola biru ni, bola yang pertama ni bola biru, cikgu nak ambil pula bola biru yang kedua. Bola biru yang kedua sekarang kebarangkalian dia berapa? Tolong cikgu, dapat berapa? 24. 48. Okey, pandai. Cikgu dengar jawapan dia. Daripada 5, kita dah ambil 1. 5 tolak berapa sekarang? 5 tolak 5 tolak 1. Kita dapat 4. Cikgu kenapa 4? Tadi kita ambil bola biru. Per dengan 9. Tadi dalam kotak ni ada 9. Sekarang kita dapat 8. Kenapa? Sebab 1 bola dah diambil di sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, ni kalau cikgu tak nampak ni, cikgu tunjuk. Bola pertama. Bola pertama kita sekarang ni adalah bola warna biru. Ini adalah bola kedua. Bola kedua kita pun bola warna biru. Jadi dekat sini, situasi kita dekat sini adalah bola pertama warna biru dan bola kedua pun warna biru. Okey, kita pergi pula kepada yang warna hijau. Kita nak ambil warna hijau pula dekat sini. Kamu kena faham. Silap warna hijau pula. Sorry. Kita ambil warna merah. Warna merah dekat sini. Warna merah dekat sini. Kebarangkalian dia adalah 4 biji bola. Tadi dia ambil bola biru. Bukan bola merah. Jadi sekarang dalam bola merah, dia still ada 4. Ada berapa biji bola? Dekat sini kita ada 8 juga. Kenapa 8? Tadi sini 9. Tolak dengan 1 bola yang dah diambil, dia dapat 8. Jadi dekat situ kita dapat 4/8. Okey. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, situasi dekat belah bawah ni adalah bola pertama adalah bola merah. Apa kebaran kalian untuk cikgu ambil bola merah dekat sini? Apa kebaran kalian dia? 4/9. Ya, pandai. 4/9. Ada 4 biji bola merah dan ada 9 biji keseluruhannya dalam tu. Cikgu harap jelas. Okey, daripada bola merah, bola kedua kita boleh jadi bola biru. Sekarang bola biru ada berapa? Tadi ada 5. 5 tak kacau sebab bola pertama kita bola merah. Jadi dekat sini kita still lagi dapat 5. Ada berapa biji bola? Sekarang tadi 9. Setelah bola pertama diambil, dia jadi per 8. Itu bola biru. Bola merah ni macam mana pula cikgu? Bola merah dekat sini kamu kena faham. Tadi ada 4. Sekarang daripada 4, kita dah ambil 1, dia jadi 3. Per dengan 1 bola diambil daripada 9, kita ada 8. Jadi kat sini kita dapat jawapan dia 3/8. Ini situasi apa? Kalau cikgu pergi situasi dekat sini, bola biru pertama, anak panah ni bola merah kedua. Jadi dekat sini apa situasi dia? Bola pertama bola biru, bola kedua bola merah. Yang kalau cikgu lalu bawah, bola pertama nak bola merah. Okey, kita lalu bawah, bola pertama bola merah. Bola kedua kalau cikgu ikut anak panah warna biru, dekat sini bola kedua warna biru. Kalau cikgu nak dua-dua bola merah, dua-dua bola merah, boleh, tak ada masalah. Cikgu lalu dekat sini, bola pertama bola merah dan cikgu pergi pula dekat belah bawah ni, bola kedua pun bola merah. Itu adalah situasi-situasi dia. Itu adalah dia punya situasi-situasi dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Kebarangkalian dia macam mana? Kebarangkalian. Tengok cikgu terus ajar ni, cikgu terus ajar. Kebarangkalian dia adalah untuk mendapatkan dua-dua biji bola biru macam mana cikgu? Kamu ikut anak panah. Kalau bola biru pertama, kamu dapat 5/9. Darab, kamu nak dapat dua-dua bola biru. Kamu lalu anak panah atas, 4/8. Dekat sini, kamu boleh tekan kalkulator.
Kalau kamu nak kecilkan jadi 1/2 pun boleh. Jawapannya sama saja. Okey, 5/9 darab 4/8. Kamu akan tekan kalkulator, kamu akan dapat 5/18. Apa 5/18 ni? 5/18 adalah kebarangkalian untuk kamu dapatkan 2 biji bola biru. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Okey. Jadi sekarang dengan masa yang ada ni, cikgu nak kamu cari kebarangkalian. Selesaikan tiga benda dekat belah bawah ni. Kebarangkalian untuk dapatkan bola biru dan merah. Kebarangkalian untuk dapatkan merah dan biru. Kebarangkalian untuk dapatkan merah dan merah. Jadi nak buat macam mana? Ambil ikut anak panah ni. Ikut anak panah dia. Kalau biru dengan biru, cikgu ikut anak panah ni, cikgu dapat 5/9 dengan 4/8. Sebab tu cikgu darabkan 5/9 darab 4/8. Kalau kita nak ambil biru dengan merah, dekat sini kita ambil 5/9. Anak panah kita ke bawah pula, kita dapat 4/8. Jadi 5/9 darab 4/8 dapat dia punya kebarangkalian. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, cuba selesaikan lagi 3 kotak ni. 1, 2, 3. Cuba buat. Kalau tak buat, tak faham nanti. Kalau tak buat, tak faham nanti. Okey, cuba selesaikan. Lepas ni kita test gambar rajah pokok masing-masing. Cuba buat. Zarif Irfan, jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Dah hadiah dapat dah. Salin tau, ni penting. Siapa yang faham ni, dia dah habis dah. Dah habis dah bab ni. Dah habis dah bab 13 ni. Siapa dapat buat soalan ni, maksudnya dia dah faham semua dalam bab ni. Tak ada lah semua, 75%. 75% dia dah faham. Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu bagi masa 3 minit. Cikgu bagi masa 3 minit lagi. Kimi, ada soalan ke Kimi? Mak, tadi Kimi angkat tangan. Afiq Ryan, jelas ke? Boleh faham ke yang cikgu terang daripada awal tadi? Boleh ke? Senang ke susah cikgu terang ni? Senang. Okey, bagus. Okey, dah hadiah dah hantar dah. Senang je. Jangan cakap susah. Kita cuma tak faham lagi je. Syafiq, Syafiq, ada soalan nak tanya? Okey, buat 2 minit lagi. Semua orang kena ada kalkulator. Siapa tak ada kalkulator, susah sikit nak buat. Okey, bagus. Hantar kat cikgu, Cikgu tunggu. Lepas ni kita cuba.
Okey, bagus. Ah, 1 minit lagi. Ah, senang je, senang je. Okey. Alright tak alright ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Alright tak alright? Alright. Alright. Okey. Okey, jadi dengan masa yang ada ni dah 1 minit, cikgu akan pergi kepada kebarangkalian bola pertama bola biru, bola kedua bola merah. Tengok anak panah dia. Bila bola pertama bola biru, kita ambil 5/9. 5/9. Lepas tu bola kedua bola merah, kita ambil 4/8. Kita ambil 4/8. Jadi dekat sini kebarangkalian dia adalah 5/9 darab 4/8. Kita akan dapat jawapan dia 5/18 juga. Jangan risau jawapan dia sama. Tak apa. Tak apa. Jawapan dia sama tu bukan satu masalah. Yang paling penting kamu ambil nilai yang betul ke nilai yang salah. Okey, contoh. Bola yang kedua pula. Bola kedua bola merah. Okey, bila bola kedua bola merah, kita lalu anak panah warna merah ni dekat belah bawah ni. 4/9. Kita ambil 4/9. Bola kedua bola biru. Lalu belah atas dia kita ambil 5/8. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. 4/9 darab 5/8. Dekat sini kita tekan. Kita dapat 5/18. Jangan pening. Sama cikgu, betul ke? Tak apa, jangan pening yang tu. Yang peningnya kamu kena tengok nilai yang kamu ambil. Bola dua-dua adalah bola merah. Sini 4/9. Kita ambil 4/9. Bola kedua 3/8. 3/8. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator kita. 4/9 darab 3/8. Jadi dekat sini kita akan dapat 1/6. Jadi inilah jawapan-jawapan dia. Bila dia tanya kebarangkalian dia, bila dua-dua bola adalah bola biru, kamu ambil 5/18. Dia letakkan syarat pula. Bola pertama mesti bola warna biru. Maksudnya kita dapat biru merah. 5/18. Kalau dia letak syarat, bola pertama kena warna merah dan bola kedua kena warna biru, jadi kita dapat dekat sini. Okey, last sekali. Dekat sini, dia nak jawapan dia mesti dua-dua bola yang kita dapat tu bola merah. Kita dapat 1/6. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tanya je. Tanya je. Cikgu. Ya, ada soalan? Jadi dalam periksa tulis macam ni je lah. Kalau dalam periksa dia minta kebarangkalian, kalau dia minta kebarangkalian, kita tulis 5/18, 5/18, 5/18, 1/6 ni. Tengok apa dia nak. Tengok apa dia nak. Kalau ingat tahu yang ni pakai bila dia minta dua nombor ataupun 2 kad ke, 2 bola ke, 2 guli ke, kalau ada 2 benda dia minta. Kalau dia minta satu je, kita kira macam awal-awal tadi. Menjawab, boleh faham? Saya. Okey, sampel jawapan dia apa? Sampel jawapan dia, kod-kod ada yang tanya cikgu. Sampel jawapan tu apa cikgu? Kalau dalam dadu ada berapa sampel? Tadi baru kita jawab, ada 6. Kalau dekat situasi ni, sampel dia apa? Sampel untuk situasi ni, sampel untuk situasi ni adalah yang ni. Ini adalah kita punya sampel. Bola pertama bola biru, bola kedua bola biru. Jadi kamu boleh tulis bola pertama bola biru, bola kedua bola biru. Yang kedua, bola pertama bola biru, bola pertama bola biru, bola kedua bola merah. Ni sampel, ni jawapan untuk sampel. Yang ketiga, bola pertama bola merah dan bola kedua bola biru. Ini jawapan untuk sampel, bola biru. Dan yang terakhir, bola pertama bola merah
dan bola kedua pun bola biru. Ini adalah jawapan untuk sampel. Kalau soalan tu minta sampel, cukup sampai sini sahaja. Kalau soalan tu minta kebarangkalian, kamu kena kira terus. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ada soalan lagi nak tanya cikgu? Tak ada. Amboi. Okey. Ini ni sampel dia. Kalau kamu tak faham kan, ini sampel dia. Yang pertama untuk contoh ni lah. M1. M1 ni merah pertama, dia pergi ke sini. M2. M1, M2 ni apa? Ni sampel dia. M1 dengan M2. Cikgu dia tak cari kebarangkalian pun. Cikgu dengan kamu ni sekejap. Bila sekejap, cikgu terus tunjuk terus cara nak kira kebarangkalian. Cikgu tak nak tunjuk setakat dia punya gambar M1, M2, B1, B2 ni je. Jadi cikgu terus ajar kamu dengan masa yang singkat ni untuk kamu faham sekali mendapatkan dia punya jumlah kebarangkalian. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey. Jadi ni sama je ni. Ni sama je yang kita dah belajar dah. Benda yang sama je. Okey, kejap semua. Cikgu akan cari satu soalan untuk kita buat gambar rajah pokok. Okey. Ini kamu jangan pelik pula. Kamu jangan pelik pula yang ni. Jangan pelik pula. Sebiji dadu di lambung. Sebelum kita pergi kepada gambar rajah pokok, kita cuba selesaikan soalan A. Ni last lah, ni last. Cikgu nak buat kebarangkalian gambar rajah pokok. Okey. Kebarangkalian gambar rajah pokok. Cikgu nak kamu cuba buat. Cikgu nak tak sempat kot, sorry. Okey, cikgu tak sempat. Sekarang ni ada lagi beberapa minit, 23. Ada dua benda lagi cikgu nak ajar kamu. Okey, ada dua benda lagi cikgu nak ajar kamu. Yang pertama adalah ni, apabila dia minta ruang sampel dan unsur peristiwa. Ni kita dah belajar dah. Yang ni kita dah belajar dah. Okey, kita pergi kepada soalan A. Ada siapa-siapa nak tanya lagi ke tentang gambar rajah pokok? Kena cuba gambar rajah pokok. Okeylah, kita cuba gambar rajah pokok. Okey, jadi sekarang daripada situasi dekat atas, cikgu bagi kamu soalan. Cikgu bagi kamu soalan. Cikgu nak kamu buat gambar rajah pokok je, tak payah kira kebarangkalian. Tak payah nak kira yang tepi ni. Nak bilangan kebarangkalian dengan dia punya ni sahaja. Tak payah kira dia punya kebarangkalian. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi situasi dia dekat sini ada satu beg. Satu beg mempunyai 15 guli. Antaranya 5 guli putih, 5 guli biru dan 10 guli hijau. Soalan dia apa? Cari gambar rajah pokok, gambar rajah pokok bagi situasi mendapatkan 2 biji guli. Okey, cuba buat gambar rajah pokok. Boleh ke semua? Boleh. Okey, cuba selesaikan. Cuba selesaikan. Satu beg ni dia ada 15 biji guli dan 5 guli biji biru, 5 guli biji biru dan kita ada 10 guli biji hijau. Dan dekat sini cikgu nak minta apa? Gambar rajah pokok kalau cikgu ambil 2 biji guli. Cuba buat kebarangkalian untuk guli pertama. Guli pertama. Dan cikgu nak kamu dapatkan guli kedua. Cuba selesaikan dia punya gambar rajah pokok. Selesaikan dia punya gambar rajah pokok. Siapa-siapa yang ada masalah atau pertanyaan, bagi tahu cikgu je terus. Okey, cikgu bagi masa dekat sini 3 minit. Cikgu bagi masa kat sini 3 minit. Cuba selesaikan.
Ikhwan jelas ke Ikhwan setakat ni boleh faham? Jelas. Okey, buat gambar raja pokok patut hantar kat cikgu Kena cuba buat, kena cuba buat. Okey, bagus. Ada yang dah hantar dah dekat cikgu. Bagus, buat-buat. 2 minit lagi. Okey, bagus. Cuba buat cuba buat. Kalau tak cuba nanti tak faham nanti. Dapat buat ke semua? Nak dengar suara sikit? Dapat. Okey, tengah buat lagi cepat ambil masa. Okey, bagus. Tepat pukul 2 suku cikgu terus tunjuk. Buat je, jangan risau. Cikgu akan tunjukkan jawapan dia. Itu yang penting. Yang penting kamu buat. Yang kedua, cikgu guide. Okey. Siapa tak faham tanya tau. Siapa yang tak faham tanya. Cikgu ada je dekat sini. Emat, jelas ke Emat yang cikgu terang dari tadi Emat? Boleh faham ke? Okey. Akil, Muhammad Akil. Okey ke Akil penerangan tentang kebarangkalian ni? Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Dapat pun. Senang je. Hantar kat cikgu. Wah, Pik Ryan terkeluar. Cikgu, betul tak? Okey, bagus. Jadi dekat sini cikgu akan selesaikan semua soalan dekat depan. Okey, jadi cikgu nak masing-masing boleh tengok. Sebab kamu dengan cikgu ni dah kelas yang terakhir tau. Ni dah kelas yang terakhir. Jadi tengok betul-betul macam mana nak selesaikan gambar rajah pokok ni. Okey semua, jadi cikgu nak dengar suara. Tengah tengok ke? Ya.
Ya. Cikgu nak ramai lagi tengah tengok ke? Ya. Okey. Okey. Jadi dekat sini kita ada satu bag. Cikgu nak semua orang faham. Yang dah buat boleh check tau. Okey, yang pertama adalah situasi kita mendapatkan guli yang pertama tu adalah guli biru. Untuk mendapatkan guli biru, berapa dia punya kebarangkalian dekat sini? Cikgu tanya kamu. Berapa kebarangkalian untuk kita dapatkan guli biru dekat sini? 15. Okey. Dekat sini ada 5 biji guli biru, ada 15 jumlah guli. Kita kecilkan bagi 5. 5 bahagi 5 kita dapat 1. 15 bahagi 3 kita dapat 3. Kalau kamu tulis 5/15 pun betul. Kalau kamu tulis 1/13, 1/3 pun betul. Tapi kalau dekat sini, cikgu okey je mana-mana. Okey, sampai situ dulu. Sampai situ jelas ke semua? Okey, bagus. Kita pergi pula kepada kalau guli pertama tu adalah guli hijau. Okey, cikgu tulis dekat sini hijau. Cikgu tulis dekat sini hijau. Okey, apa kebarangkalian untuk dapat guli hijau dekat sini? Guli hijau ada 10 per total guli ada 15. Jadi kita boleh kecilkan guna sifar 5. 10 bahagi 5 dapat 2. 15 bahagi 5 dapat 3. Kalau kamu tulis 10/15 pun cikgu terima. Kalau kamu tulis 2/3 pun cikgu terima. Okey, ini baru guli pertama. Jelas ke semua untuk guli pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi kita nak dapatkan pula guli kedua. Guli kedua adalah cikgu ambil guli biru. Bila dua-dua guli adalah guli biru, kamu kena faham. Tadi ni adalah situasi kita tolak 1 dekat guli biru. 5 tolak dengan 1, kita dapat 4. Sekarang kan 15 biji guli ada dalam beg tu. Lepas kita tolak dengan 1, dalam beg tu tinggal 14 biji guli. Jadi kita dapat 4/14. Kamu boleh kecilkan guna sifar 2. 4 bahagi 2 kamu dapat 2. 14 bahagi 2 kamu dapat 7. Siapa tulis 4/14 pun betul. Siapa tulis 2/7 pun betul. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, seterusnya adalah guli hijau. Guli hijau daripada sini, hijau dia tak sentuh. Tadi dia sentuh guli biru. Jadi dekat hijau dia tetap 10. 10 per berapa? Tadi ada 15. Tolak dengan 1 guli yang diambil, kita dapat 14. 10/14. Kita kecilkan dengan sifar 2, kita dapat 5/7. Ini adalah kita dapatkan guli hijau. Okey, sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Cikgu pergi pula yang dekat belah bawah. Guli kedua, guli pertama ni dia dapat guli hijau. Tapi guli kedua dia nak guli biru. Okey, guli kedua dia nak guli biru. Tadi dia sentuh guli hijau, ni dia sentuh guli hijau. Ni guli biru. Jadi guli biru still lagi 5. Cumanya dia tak jadi per-15 dah. Dia jadi per-14 sekarang. Kecilkan. Tak boleh kecilkan. Jadi kamu tulis 5/14 sahaja. Jelas ke kat situ guli kedua untuk guli biru? Boleh faham? Jelas. Okay. Last sekali. Apabila guli kedua adalah guli hijau. Guli pertama dia guli hijau. Guli kedua pun guli hijau. Jadi dekat sini dia ada 10 guli hijau. Tadi kat sini situasi ni dia dah ambil 1 guli hijau. Jadi bila dia dah ambil 1 guli hijau, daripada 10 biji tolak dengan 1 kita dapat 9. Per dengan dekat sini ada 15 guli. Tadi dekat sini 15 guli. 1 guli dah diambil. Jadi dia tinggal 14 dekat sini. Jadi inilah jawapan kamu punya gambar rajah pokok. Jelas ke? Jelas. Ada soalan ke nak tanya cikgu? Tak Tak ada. Okey.
Cikgu harap jelas tau. Okey, cikgu nak tanya. Ghufran. Ghufran okey ke Ghufran? Boleh faham semua? Boleh cikgu. Okey. Senang ke susah? Cikgu nak tanya semua. Senang ke susah? Senang. 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 Alhamdulillah. Okey. Habis Senang. dekat sini. Habis dekat sini. Siapa ada soalan boleh je tanya cikgu. Cikgu terangkan, tak laju tau. Cikgu terangkan slow-slow secara penjelasan. Okey. Jadi, kita pergi kepada yang terakhir sekali yang kita nak belajar. Iaitu kita pergi kepada kebarangkalian peristiwa lengkap. Okey. Kebarangkalian untuk peristiwa lengkap. Senang je. Dia benda yang sama je. Peristiwa lengkap. Okey. Sampel cikgu dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Cikgu nak cari kebarangkalian untuk mendapatkan nombor genap. Kebarangkalian untuk cikgu dapatkan nombor genap, cikgu buat A. Nombor genap. Cikgu buat A. Okey, kebarangkalian untuk cikgu dapat nombor genap. Berapa kebarangkalian untuk cikgu dapatkan nombor genap? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Cuba tengok. Daripada sampel ni, berapa kebarangkalian untuk cikgu dapatkan nombor genap? 5/10. Ya. 5. Okey, pandai. Ada berapa nombor genap dekat sampel tu? 5. 5. Bagi tahu cikgu, mula-mula nombor genap dia apa? 1 ke? 2. 2. Lepas 2 apa? 4. 4. Lepas 6 apa semua? 6. Lepas 4 apa? 6. Lepas 6? 8. 8. Lepas 8? 10. 10. Jadi kebarangkalian untuk kita dapatkan nombor genap ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita letak 5. Per dengan berapa? Ada berapa nombor? Ada 10. 5 per 10 kita boleh kecilkan, kita dapat dengan sifar 5. 1 per dengan 5 kita dapat 1 per 2. Jelas ke semua untuk dapatkan nombor genap tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu buat pula pelengkap. Pelengkap dekat sini adalah A. Apakah peristiwa untuk cikgu tidak dapat nombor genap? Apakah peristiwa untuk dapatkan bukan nombor genap? Berapa kebarangkalian dia? 5/10. 5/10. 5/10. Iya, bagus. 5/10 juga. Jadi kita kecilkan, kita dapat 1/2. Peristiwa lengkap ni maksudnya apa? Maksudnya apabila kita tambahkan dua-dua, 1/2 tambah 1/2 kita dapat 1. Bila kita dapat 1, jadi dekat sini kita dapat lengkap. Kamu tak boleh dapat 1 lebih daripada 1 ataupun kurang daripada 1. Jelas? Boleh faham semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada sebiji guling, 4 biji guling. Okey. 4 biji guling hijau, 2 biji guling kuning. Okey, jadi daripada contoh yang cikgu tunjuk dekat sini, cikgu nak kamu selesaikan soalan C. Buat peristiwa lengkap, kamu nak kena tambahkan dua-dua sama dengan 1. Okey, cuba selesaikan. Hantar kat cikgu. Cikgu bagi 2 minit je.
Okey, 1 minit lagi. Betul, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu buat C. Cikgu nak cari dia pelengkap. Okey, mula-mula kita senaraikan dulu ada 4 biji guli hijau. Kita tulislah 4 biji guli hijau. Ni biju pula 4 biji guli hijau. Okey, 2 biji guli kuning. Dia minta apa? G. G ialah peristiwa memilih guli kuning. Okey, bagi tahu cikgu kebarangkalian untuk memilih peristiwa guli kuning. Ada berapa? Apa kebarangkalian dia untuk pilih guli kuning? 2/6. Ya, 2/6. pandai. 2/6. Kecilkan kita dapat 1/3. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, pelengkap. Kalau G, cikgu letak atas ni bukan kuning. Cikgu letak kalau dia bukan kuning. Okey, ada berapa bukan kuning? Ada berapa bukan kuning kat sini? 4/6. Okey, 4/6. Kita kecilkan dekat sini. Sifir dia kita akan dapat 2/3. 1/3 tambah 2/3 dapat berapa? 1. 1. Inilah kita panggil lengkap. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Cikgu akan buat rumusan Okey, jadi masing-masing jangan live lagi. Cikgu nak ambil gambar Jadi masing-masing boleh buka kamera. Okey, bagus. Okey, dekat sini cikgu ajar kamu kebarangkalian. Cikgu nak masing-masing buka kamera. Tolong cikgu screenshot tau lepas ni. Okey. Kebarangkalian kita belajar adalah untuk kita buat satu keputusan. Kita buat satu keputusan. Contoh dekat sini cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk dekat muka surat ni adalah supaya kamu nampak macam nak pilih satu keputusan. Okey, cikgu ada bag A dengan bag B. Kalau cikgu nak pilih coklat warna biru, cikgu akan pergi dekat bag B. Kenapa? Sebab dekat bag B kebarangkalian untuk dapat warna biru lagi tinggi daripada dekat bag A. Sebab itulah cikgu cakap keputusan. Kalau cikgu nak dapatkan coklat hijau, cikgu akan pilih dekat bag A. Sebab apa? Sebab bag B 0.2 je tapi bag A 0.4. Jadi kebarangkalian untuk dapatkan coklat hijau, cikgu pilih dekat bag A. Sampai situ jelas ke tujuan dia? Boleh faham? Tak dengar suara. Cikgu nak. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada kebarangkalian. Okey. Jadi dekat sini cikgu teruskan pembelajaran dengan mencari nilai kebarangkalian dia. Cikgu kukuhkan kamu cari kebarangkalian dia. Cara mencari kebarangkalian dia sama juga cikgu kukuhkan. Cara mencari sampel dengan jumlah sampel cikgu ajar dah. Okey. Cara cari sampel, jumlah sampel pula, lepas tu dia punya kebarangkalian cikgu dah ada ajar. Okey. Jadi dekat sini cikgu ajar kamu pula cara cari kebarangkalian lagi sekali. Ini kalau satu kebarangkalian. Kalau dapat 2 kebarangkalian macam mana? Kalau nak dapatkan 2 biji guli, 2 biji sesuatu lah. 2 kad ke, 2 guli ke, 2 kek ke. Ini kita guna gambar rajah pokok. Jadi siapa-siapa boleh tengok balik gambar rajah pokok nanti. Lepas tu cikgu teruskan. Gambar rajah pokok kita buat latihan lagi sekali. Lepas tu gambar rajah pokok. Ada 3 gambar rajah pokok untuk kelas kita hari ni. Last kali cikgu ajar tentang pelengkap. Jadi lengkaplah sebenarnya untuk bab 13. Okey. Okey ke semua? Kelas kita untuk petang tengah hari ni okey ke? Okey. Cikgu nak dengar semua jelas ke? Jelas. Okey. Cikgu nak minta semua orang screenshot tau. Screenshot dekat siapa dekat phone tu screenshot ataupun dekat PC tu screenshot.
cikgu punya ni tak boleh nak screenshot. Okey, jadi jom kita ambil gambar kali yang terakhir. Kita ambil gambar kali yang terakhir, masing-masing boleh buka kamera. Okey. Jadi kita buat sesi bergambar sikit. Okey. Baik, jadi semua satu buat peace sikit, buat thumbs up. Satu screenshot tau, screenshot. 1 2 3. Okey, lagi sekali. 1 2 3. Okey, cikgu harap jelaslah, semoga kamu semua berjaya lah semua dunia akhirat Cikgu harap semua jelaslah. Kalau siapa-siapa ada soalan boleh je terus tanya cikgu nanti jangan lupa bagi feedback tau. Bagi feedback dekat Cikgu Faris, bagi feedback dekat Facebook ke, bagi tanya dekat WhatsApp ke, suruh mak ayah bagi feedback ataupun kamu sendiri bagi feedback. Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita untuk kelas yang terakhir. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat semua. Bye. Selamat bercuti. Okey. Baik, sama-sama semua. Okey, sama-sama. Okey. Welcome.